أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Okey, kita sambung hari ini. Dia masih dalam perbincangan isim. Lepas tu isim untuk adjektif, sifah ataupun naktun dalam bahasa Arab ni, adjektif dia panggil nakt. So benda yang disifatkan tu dia panggil man'ut. So naktun wa man'ut. Yang perbincangan malam ni kita fokus pada allazi. Sebab kadang-kadang allazi ni isim mausul. Kalau ingat lagi, isim mausul yang dia boleh jadi badal dan dia pun boleh jadi adjektif. Dia act as a adjective dengan allazi. Kebanyakannya macam itulah. Contoh ayat dekat sini. The man who left the room is a merchant. So nak describekan the man, kalau kita tengok ni, mubtada dia ar-rajul. Lepas tu kita ambil tajirun, maknanya complete ayat yang lengkap lah. Tajirun, ar-rajulu, maksudnya the man, ar-rajulu tajirun. The man is a merchant. Okay, and then masuk allazi, nak describekan more information pada ar-rajul tu, dia pakai allazi. Allazi ni ismul al-mausul. Maknanya connector, isim yang menyambung maklumat tambahan dalam ayat. So allazi ni biasanya kita translate sebagai yang, orang yang allazi. So allazi ni untuk kalau kita tengok isim yang 4 tu, isim attribute isim yang 4 tu, allazi ni dia untuk singular, mufrad. Allazi ni juga untuk muzakkar. Muzakkar, so dia dengan sendirinya sebab dia ada alif lam, dia definite, dia ma'rifah. Lepas tu dalam konteks ni dia marfu' sebab dia akan follow naktun dia. Benda yang dia sifatkan itu ar-rajulu ni marfu', so dia marfu'. Walaupun tak ada baris dhammah. Nampak. So dia ismul mausul allazi untuk singular muzakkar. So dia bagi information apa? Dia sambungkan information yang the man kharaja, he kharaja minal ghurfah. Kharaja minal ghurfah. Maknanya dia yang ni ayat fi'il. Jumlah fi'liyah yang complete. He went out from the room ataupun he left from the room. Kharaja ni maksudnya keluar daripada bilik, ataupun kalau kita benda tu keluar macam benda tu keluar daripada satu kontainer, dia panggil kharaja minal ghurfah. Yang ni complete ayat jumlah fi'liyah. So allazi sambungkan, dia menyambungkan sebagai nak, sebagai adjektif. So this whole thing is the adjective kepada ar-rajul. Faham? Alright. So kalau ar-rajul tajirun complete satu ayat.
more information about ar-rajul. Ar-rajulu alladhi kharaja minal ghurfah tajirun. So khabar ada sini, mubtada, awal-awal lagi dah ada. So in between ni, dia sambungkan dengan ismul mausul. Ini kalau bila kita faham al-ladzi dengan al-ladzina untuk jamak, sebab dalam Quran banyak pakai al-ladzi. Kita boleh faham al-ladzi ni maknanya selesa lah dengan banyak ayat-ayat Al-Quran. Okay, dapat So keep this in mind. Al-ladzi as nak. Al-ladzi dia function dia the whole ayat yang al-ladzi sambung tu, al-ladzi ni sebagai adjective. Dia act as an adjective kepada subjek. Ar-rajul is a subject. Okay. So kita pergi ke buku teks kita lah. Yang kita tinggal minggu lepas, yang ni kita dah baca. Okay. So tamarin, exercise dia. Okay. Kalau nak review apa-apa sini, benda perkataan baru, hunaka maknanya there, huna maknanya di sini. Huna di sini, di sana, hunaka untuk di sana. Nampak Okay. So tengok ayat ni, huwa hunaka, he is there. Maknanya complete satu ayat. Ada mubtada, huwa ni sebagai mubtada, hunaka itu khabar. Khabar kepada huwa. Okay, macam contoh ni dia tanya subjek ni, kita trace balik huwa ni sebenarnya apa? Okay, dia ganti nama kepada al-kursiyun. Al-kursiyun. Lepas tu al-kursiyun ni ada adjektif dia al-maksuru. So bila dealing dengan adjektif, all the four attribute untuk isim tu dia mesti match. Kalau yang ni ada alif lam ma'rifah, marfu' singular mufrad singular dan muzakkar all the four ada kat sini. So anytime kita tengok isim, all the four ni kita analyse untuk dapatkan pemahaman. Masa belajar lah, bila dah pandai kita tak payah dah, dia automatically kita tahu benda tu marfu' ke majrur, benda tu muzakkar ke muannas. Tapi masa belajar ni kita akan analyse. Every time kita jumpa isim. Contoh, walaupun kita jumpa isim yang mufrad, dipanggil yang single macam ni, tamarin. Okay. So, yang jelas kita tahu dia baris dhammah sebab dia ada baris. Lagi satu, yang jelasnya bila ada satu perkataan je kat sini, dia back to default dia, marfu'. Dan contoh yang tamarin ni, dia jamak kepada tamrin. Tamrinun, itu jamak. So dia tak ada alif lam. Ni, walaupun dia lepas tu dia tak ada apa? Alif lam, dia tak ada tanwin juga. Dia single word, maknanya ni special case lah ni. Dia jamak. Sebab dia dalam jamak form, certain jamak form, dia tak carry alif lam, dia tak carry tanwin. Sebab most of the reason kita tengok dia ending dengan nun. So dia tak ambil lagi tanwin. Sebab dalam tanwin tu sebenarnya ada nun. Ada nun. Jadi dia tak ambil lagi nun. Sebab dia put this word pun ending dengan nun. So dia tamarinu. Terjemahan dia exercises. Jamak kepada tamrin. Okay. So iqra' waktu. Yang ni boleh baca cikgu tak? Iqra' baca, waktu iqra' baca, waktu tulis. Ni baca dan tulis. Maknanya kalau sendiri-sendiri kita sambil-sambil tulis lah. Iqra' waktu baca dan tulis. So boleh baca ni, nombor 1. Belum boleh lagi? Ada? Tak boleh baca
Dah print dah buku teks. Okey, tak apa. Usahakan untuk dapatkan. Ada description dia dalam YouTube tu, apa nama, nanti saya bagi. Nanti saya bagi dalam WhatsApp. Okay. Alright. So, buku dia pun tak tebal tak tebal, dalam 100 lebih muka surat dia. Tak sampai 200 pun. Okey. Boleh, mungkin boleh jumpa sebab ada jual kat kedai-kedai. Okey. So, Iqra' Waktub. Saya bacakan ni. Tengok At-Tabibul Jadidu. Ini nak suruh yang apa nama Cikgu Uta baca ni. Kan? Sebab bila kita baca, kita dapat lafazkan benda tu. At the same time, kita fikirlah apa benda yang kita sebut. So, At-Tabibu Al-Jadidu. Sebab yang lain ni dah go through dah benda ni minggu lepas. At-Tabibul Al-Jadidu. Dapat? So yang ni structure dia nak wa man'ut. Nak adjektif, sifat dengan dia punya mausuf, dengan dia punya benda yang disifatkan. So tabibu is the isim, mausuf, dia mausuf, dia benda yang disifatkan oleh al-jadidu. So al-tabibu, the doctor, ada dia punya adjektif. The new doctor. The new doctor, kalau nak translate macam ni. The doctor, the new. So the new adjektif biasanya kita tak taruh apa nama artikel the kata ataupun lah. Tapi ada juga macam a new book. Macam ini, the new doctor. So dia terbalik daripada English. English akan letak adjektif dulu, kemudian baru noun yang dia describe. Dia Arab letak dia di Arab ni subjek fokus, dia akan sebut subjek dulu. So at-tabibul jadidu fil mustashfa. Dapat ni, fil mustashfa. Ni hospital. Okey, kalau kita translate fi ni boleh translate sebagai dalam, di, dekat, apa semua ni ikut konteks. So fil mustashfa, di hospital. Okey. Wat tabibu. Okey, ni ayat yang baru, dia sambung dengan wa. So wa ni tak ada efek, tak ada efek kepada apa nama dia punya case. So yang ni marfu' dengan baris dhammah, dia tetap tak ada efek, tak berubah dia punya baris. At-tabibu default marfu'. Al-qadimu, al-qadim maknanya lama, ataupun old, ataupun boleh translate macam tu lah, lama, old, long, longer, apa semua. Dia opposite kepada al-jadid. So al-qadim fil mustawsaf, mustawsaf, small hospital. Okey, kalau cikgu tak ada download apa nama buku lagi satu, English translation kepada dia bukan translation, bukan words to word translation, tapi penerangan kepada buku teks. So, buku teks ni 100% dalam bahasa Arab. Okey, dia akan tak. Ni Cikgu Ta boleh nampak baca tajuk dekat depan. Dekat muka, awal-awal muka tu dia ada tajuk buku tu. Buku ni pun daripada hard copy juga. Dan dia scan. Okey, kalau pergi awal-awal tu ada. Yang ini tak jual di kedai. Okey, yang ni tak ada jual di kedai. Yang ni keybook dia. Keybook ni tak ada jual di kedai. So yang dalam keybook ni dia akan bagi penerangan sikit ringkas penerangan berkaitan dengan buku teks dalam English. So orang kita nak faham ni, kita tak tahu langsung originally. Jadi daripada keybook tu kita get the general idea lah. Okay. Keybook kita dah bagi dah apa
bila anytime ada orang join, kita akan letak dalam WhatsApp. Download je lah daripada WhatsApp tu. Ada tak lama, dia tak hilang lagi. Okay. Ni scan WhatsApp tu, backtrack. Ada. Kita bagi. Kalau nak bagi lagi pun tak ada masalah. Okay. Alright, okay. Yang ni kita dah buat minggu lepas dah, tamarin ni. Sebab Cikgu Ta ni, saya ulang balik. Nak bagi general idea perbincangan kita, okay, pasal adjektif, pasal adjektif, nak, wa, man, ut. Okay, sebab nak bagi strong sikit. Sebab kita nak bagi kepada contoh ayat yang macam ni. Yang ada al-lazi. So, al-lazi ni, dia al-lazi dekat sini. Al-lazi dekat sini. Dia isim mausul, dia connector, apapun penyambung, apa tambah, dia connect satu ayat yang di sini. Ayat ni structure dia lain. Ayat ni isim jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah. So al-walad, dia ada adjektif dia. Ini al-tawilu, tinggi maknanya, al-tawilu. Okey. Al-walad ni, kalau ni mubtada, dia punya khabar dia minal hindi. So in between dia ada adjektif. Lepas tu yang penting kita nak tengok al-lazi. Al-lazi dikonekkan, tambah lagi ayat. Ayat ni jumlah fi'liyah. Kharaja minal fas. Kharaja minal fas. Okay. So kharaja minal fas maknanya he from he left ataupun he went out from the class, from the classroom. Al-faslu minal fasli. Lepas tu ada lagi zarfu zaman, al-an. Maksudnya kalau dia single word ni maknanya now, right now, sekarang. Al-ana. Jadi al-ana ni dia describe kepada past tense, dia jadi just now. So nak translate, kharaja minal fasli, translation dia, he left from the classroom just now. Ataupun he just left. From the classroom. So yang ni. So yang ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang penyambung dia untuk jadikan dia satu ayat ni al-lazi. Dan al-lazi ni, so the whole sentence yang untuk al-lazi ni, the whole sentence untuk al-lazi ni adalah dia punya function sebagai adjektif kepada mubtada, kepada subjek. Subject of the sentence is al-walad. Al-walad ni ada adjektif dia. Ni more kompleks lah. Kalau dulu kita dealing dengan ayat yang simple ayat je, sekarang ni more kompleks lah. Ada adjektif dekat sini. Ada al-lazi sebagai adjektif dekat sini. Ada jumlah fi'liyah dekat sini. Ada zarfu zaman al-an dekat sini. Okay. Lepas tu talibun, ini dia punya khabar actually. Talibun, al-waladu talibun. Mana the boy is a student. Ini khabar dia. Khabar dia. So more information about the khabar. Okay. Ini dia punya ayat dalam khabar dia. Dia punya phrase untuk khabar dia. Khabar dia in one word saja. Talibun. Dah cukup. Dia talibun minal hind. Jadi a student from India. Okey, kalau talibun minal hindi, dia tak boleh jadi satu ayat lengkap. Sebab talibun ni dia bukan makrifah.
Kalau nak jadikan dia talibun minal hindi ni, ayat yang lengkap jumlah ismiyah, kena taruh alif lam. Jadikan talibun tu ma'rifah, jadi at-talibu minal hindi. Faham ni? Satu, kita kenal ayat yang lengkap, dia kena ada mubtada khabar, dan kita kena tahu mubtada untuk jadi mubtada dia mesti ma'rifah. Dia mesti ma'rifah. So talibun minal hindi khabar. Kalau talibun minal hindi ni dalam konteks ni dia saja, kita highlight dia saja, dia bukan ayat lengkap. Untuk jadikan dia ayat lengkap, kita kena bagi jadi talibun, kataan talibun ni jadi ma'rifah. Jadi at-talibu minal hindi, jadi maknanya translate, the student is from India. Kalau dalam sini untuk describe the whole ayat ni, firstly mubtada al-walad, the boy is a student. Nombor satu. The boy mubtada khabar talibun, the boy is the student. The boy al-waladu ada adjektif dia at-tawilu, jadi al-waladu at-tawilu, alladhi kharaja minal fasli, yang kalau kita translate lah, the one who just left kharaja ataupun just went out from the classroom, sebab ada alif lam, the classroom, okay, and then habis part tu ada is dekat sini, is a student from India. Nampak tak? Okey. Kalau sebab ayat ni panjang, lepas tu banyak benda berlaku dalam ayat ni. So take it sikit-sikit sebab kita dah sampai ke pertengahan lesson part ni lah, buku ni. So dia dah kompleks lah. Okey. Okay. And then okey, ni yang ni kita buat minggu lepas ni. Okey, ni kita sambung Yang ni ayat yang mudah sikit lah Okey, cuma ada pertambahan baru, domir untuk mutakallim, domir untuk first person, ana, I, translate ana, I, fil, fi, harfujar, madrasati, al-madrasati, sekolah, school, in the school. Okay, the school ni ada adjektif dia. Adjektif untuk school ni as-sanawiyah. Okay. Dia daripada wahid isnan. Isnan maknanya dua, wahid isnan salasa. So as-sanawiyah ini terbitan daripada perkataan dua. Jadi kedua, lepas tu kita panggil secondary school lah. Ini secondary school. Maknanya al-madrasatu as-sanawiyatu ni secondary school. Faham? So secondary school. Sanawiyah. Sanawiyah. Ada tasydid. Ada syadah dekat ya. Sanawiyah. Perkataan asal dia isnain. Isnain maksudnya dua. Isnain. Wahid, salasa. Wahid, isnain, salasa. Isnain, salasa. So sanawiyah. Terbitan daripada perkataan dua. Secondary. Dua. Second. So secondary. Sanawiyah. So, okay. Ni ayat simple. Ini simple word. Cuma dia punya mubtada adalah ganti nama kepada mutakallim. Mutakallim maksudnya first person lah. First person singular. I. Saya. Saya P. Dalam konteks ni, saya kalau bahasa Malaysia tak kata dalam sekolah lah. Saya di sekolah. Awak belajar ke mana? Saya belajar di sekolah. Di MRSM. Di sekolah menengah. So, ana, saya di sekolah menengah. Ana
fil madrasati, pada fi dia jadi majrur. Lepas tu dia punya adjektif akan follow majrur. Ana fil madrasati as-sanawiyah. As-sanawiyati. Okey. Kita tak baca sambung sebab dia payah. Kalau kita baca macam Al-Quran tajwid tu, ana fil madrasati sanawiyati, kan? So kita pecah-pecahkanlah jadi senang sebut. Ana fi al-madrasati as-sanawiyah. Cukup. As-sanawi. Apa dia? Bukan, saya di. Di. Maksudnya di. Saya di. Fi. Maksudnya dalam konteks ni, fi maknanya dia di sajalah. Kata-kata di dalam maknanya he is the, I in the school. In the secondary school. Itu translation dalam English. So kita lebih faham lah. I am am itu verb to be, sebab English kalau nak lengkapkan ayat yang ni dia kena ada verb to be. I am in the secondary school. Okay, kalau dapat tu fahamlah. Okay, number 7. Number 7. Ilal waziri. Okay. Dia waziri majrur sebab ada ila. Okay. Sekarang ni kita dah start guna majrur, marfu', mansub kita belum jumpa. It will come often lah sebab kita nak describe perkataan tu dalam bentuk case dia apa. So zahaba fi'il. So yang ni jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Zahaba maknanya he went. Zahaba alone meaning he went. Okay. Bila ada fi'il, kita kena cari dia punya fa'il. Dapat? Dia punya fa'il is the dua. Siapa yang buat, siapa pelaku dia. Okay, faham? So, yang sini, as soon as perkataan fi'il tu datang, ada satu isim yang kita boleh syak dia sebagai pelaku lah. Jadi, yang ini kena marfu'. Kena baca dengan ar-rajulu. Bila kita baca zahaba ar-rajulu, maknanya ar-rajulu tu dia pelaku kepada fi'il zahaba. Jadi ar-rajulu when. Zahaba maksudnya when. Jadi ar-rajulu when. Kalau tak ada ar-rajulu, maknanya az-zahaba saja, dia punya translation dia yang betul he went. He went. Past tense madhi. Dapat? Okay. So, ini jumlah fi'liyah. Kita kadang-kadang kita jumpa jumlah fi'liyah. Okay. Kalau zahaba saja, zahaba. Okay. Fi'il yang ini fi'il yang dengan 3 huruf ni banyak. Yang ni dia past tense. Past tense. So translation dia, he dah ada kat dalam ni. He memang built in dalam ni. He went. Okay. Tapi bila ada yang ini, biasanya kita syak dululah. Kadang-kadang dia mungkin objek. Tapi yang ni is the dua. Bila dua, dia fa'il. Dia mesti marfu'. Lepas tu, okay, dia makrifah lah. Fa'il actually the subject of the sentence. Zahaba ar-rajulu. Dia boleh tukar juga. Ar-rajulu zahaba. Boleh juga, tapi dah jadi redundant. Tapi kalau dia ayat tu kita jumpa ar-rajulu dulu, maknanya dia nak jadikan ar-rajulu tu the subject of the sentence. Ar-rajulu tu isim jumlah ismiyah, jadi ar-rajulu ni subject of the sentence. Dalam this case is jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah
Dia start dengan fi'il. Dia start dengan fi'il. And then lepas tu kita jumpa. Kalau jumpa lah. Kalau tak jumpa maksud dia he went. Tapi bila jumpa yang ni the man. The man is the doer. Jadi kita translate the man went. Jadi he ni tak ada lah. Okay. The man went. Itu cara nak faham dan nak translate. The man went. The man went. Okay, so ar-rajulu ni pula dia bagi apa? Adjektif. Dia bagi adjektif. Al-faqir. Al-faqir. Okay. Macam mana? Sebab apa kita tahu dia al-faqir? Nombor satu, ada alif lam, ma'rifah, ma'rifah. Itu pun boleh kita kenal lah. So, bila yang ni ar-rajulu, dia marfu', dia punya adjektif pun mesti marfu'. Al-faqir. Jadi, translation dia, the poor man. Jadi, adjust lah. English punya artikel, apa-apa yang ada, kena adjust lah. Jadi, the poor man. The poor man went. Pergi ke mana? Ilal wazir. Okay, wazir ni translation dia menteri, minister, menteri, wazir. Ataupun apa nama MP ke, member of parliament ke, adun ke, okay. Dia al-wazir. Dapat lah? Boleh translate dan faham kataan tu, selesai lah. Okay. Alright, and then baca pula tu tanpa baris. Maknanya kita faham dia punya grammar sekali. Okay. Nombor 8. Nombor 8. Siapa-siapa baca? Okay. Boleh dapat? Okay, saya baca ni. Yang ini jumlah fi'liyah. Jalasa. Okay, ini perkataan baru untuk kita. Jalasa maknanya he sat. Past tense, fi'il madhi. Jalasa, he sat. Dia duduk. Dia telah duduk. Jalasa. Jalasa, fi'il madhi. Okay, jadi siapa yang duduk? Bila kita jumpa fi'il, kita kena cari dia punya fa'il, pelaku dia, the doer. Siapa yang duduk? Nampak at-talibu. At-talibu yang duduk. So pelaku dia at-talibu. So at-talibu ni dia ada adjektif untuk dia, ada naqtun untuk dia. Ada pun kita kata ada sifat. So at-talibu al-jadidu. So bila fi'il, apa? Fi'il jalasa ni zahaba, pattern dia sama. Zahaba jalasa. He went, he sat. Dia dah duduk, telah duduk. Maknanya ni cerita dah lepas ni sebab dia pakai madhi. Jalasa, siapa yang duduk? At-talibu. At-talibu, datang lagi perkataan depan dia tu sama. Okey, maknanya yang ini adjektif. Dia punya sifah. Dan dia ada ni mausuf. So, at-talibu al-jadidu. Okey, sebab apa dia marfu'? Sebab dia fa'il. Jadi dia fa'il, dia memang kena mesti marfu'. Dia fa'il maknanya pelaku kepada perbuatan jalasa, dia mesti marfu'. Jalasa talibul jadidu. Ini perkataan baru. Khalfa. Dah discuss dah dulu pasal rof kan, roful makan. Ini perkataan baru, khalfa, belakang, di belakang. Khalfa, belakang. Okey, di depan, amama, di depan. Okey, zarful zaman, zarful makan, maknanya adverb of time ataupun adverb of place, dia biasanya ada fathah, single fathah. Dia never be ada tanwin lah. So dia ada single fathah. Khalfa di depan, di depan amama, khalfa di belakang. Okey. Hamidun.
Ha? Khalfa, ini tak boleh jadi Hamidun. Ini Hamid, Hamidun. Sebab ada khalfa di depan dia, so dia jadi majrur. Khalfa Hamidin. Yang ni kena biasakan. Okey. Kita biasa bila jumpa huruf jar, aku jar, fi, ila, min, apa banyak lagi, an, kaf ke, bi ke, ba ke, lam ke, dia akan jadi majrur. Khalfa pun dia akan jadi majrur. Raful zaman, raful makan, dia isim dia akan jadi majrur. So hamidin, khalfa hamidin. Ataupun kita boleh fikir dia sebagai mudhaf ilaih idhafah, sebab kataan kedua idhafah dia mesti majrur. So khalfa hamidin. So jalasa at-talibu al-jadidu, dapat at-talibu al-jadidu. Okey, dia marfu' sebab dia fa'il. Fa'il. Jelas sikit. Ini kita go slow-slow, words by word, analyze sampai faham lah untuk mula-mula. Okay, itu je. Jalasa. Ini bariskan. Jalasa. Okay, ini fi'il. Fi' ada sukun tu. Fi'alun. Jadi bila wakafkan jadi fi'il. Fi'il. Fi'il ya. Okay. Fi'il. Okay. Yang ini, okay, dia mesti isim lah. Isim. Okay. Yang ini dia fa'il. Fa tambah alif je. Ain dengan lam sama. Fa'il. Fa'ilun. Dapat dia punya konsep. Jadi yang ini mesti marfu'. Mesti marfu'. Untuk jadi pelaku. Jadi ini actually is the subject lah. Subject of the sentence. Tapi dia tak tekankan kepada at-talibu. Sebab yang penekanannya dia bagi kepada ayat yang pemula. So dia nak cerita bukan pasal at-talib, dia pasal ni, perbuatan at-talib ni. So anyway, at-talibu ni tetap the subject of the sentence. So sebab dia subject of the sentence, even though dalam jumlah fi'liyah dia mesti marfu' dengan baris dhammah, dia mesti marfu'. So untuk analyze yang empat ni, marfu' ada alif lam, dia ma'rifah, bukan nakirah, dia ma'rifah, dia singular. Dia singular. Lepas tu dia muzakkar. Muzakkar, singular, ma'rifah, marfu', isim dia. Isim ni empat tu. So isim majrur, singular, mufrad, muzakkar, ma'rifah. Ada empat tu. Okay, so dia ada apa? Dia ada dia punya adjektif untuk dia. So dengan sendirinya dia kena marfu'. Dia kena marfu' juga. Tak boleh jadi benda lain. So at-talibu al-jadidu, the new student, khalfa hamidin. Baik, cikgu tak? Faham Okay, faham Okay. Alright. Baca nombor 9. Okay, hadun jiddan. Okay. Bila kita notice ada perubahan case, perubahan harakat tu, tiba-tiba jadi jiddan. Okay, maknanya itu special case lah. So yang special case ni maknanya bila jumpa mansub dengan tanwin macam ni, especially maknanya
perkataan tu special case lah untuk kita lah. For now. Sebab kita dah jumpa marfu' dengan jar, marfu' dengan majrur, baris dhammah, baris fathah, baris dhammah, baris kasrah. Ini jiddan. Jiddan ni kita dah lalui dah. Maknanya very. Maknanya more information, dia add more information. More straight. Jadi jiddan. Maknanya very. Sangat. Very. Jiddan. So hadun. Boleh dapat mana hadun? Sini boleh refer pada keyboard. Hadun. Maknanya sharp. Sharp. Tajam. Tajam. Tajam fikiran, tajam pisau, sama je. Hadun. Tapi jarang pakai, bahasa Arab jarang pakai untuk tajam fikiran. Dia pakai hadun. 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 Ada syaddah. Hadun. Jadi, apa yang tajam? Tajam dan besar. Al-Kabir, kita kenal lah dia. Al-Kabir, the big knife. As-Sikin ni, the big knife. As-Sikin, the knife. Al-Kabir. Al-Kabir, the big knife. The big knife. So, As-Sikin ni mubtada. Dia ada adjektif dia. Al-Kabir, besar, big. And then kita kena letak is dekat sini. Untuk and then As-Sikinu Al-Kabiru Hadun. Jiddan. Hadun jiddan. So the big knife is very sharp. Okay, benda yang boleh pakai very ni biasanya adjektif lah kan. Kita ada adjektif, kemudian kita nak tambahkan lagi apa perkataan dalam English, kita nak adjektifkan lagi kita taruh very. Okay, so very sharp. Very sharp. So, kalau tak ada jiddan, As-Sikinu Al-Kabiru Hadun. The big knife is sharp. Okay, so ada jiddan, very sharp. Simple je tu. Cuma bahasa Arab dia letak benda-benda tu kat belakang. Dan dia macam out of dia odd man out lah. Dia jadi jiddan. Yang lain semua marfu'. Okay, As-Sikinu marfu' sebab dia mubtada'. Bila dia mubtada', dia automatically mesti singular. Mesti ma'rifah. Dia ma'rifah dengan alif lam. Kemudian dia ada adjektif dia Al-Kabir. Dia kabirun. Itu dalam bentuk nakirah. Sebab dia Al-Kabiru, dia ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Sebab dia adjektif kepada As-Sikinu yang jadi mubtada mesti ma'rifah. Okay, and then Hadun is the khabar. Hadun is the khabar. Okay, what about the big knife? The big knife, Hadun. The big knife is sharp. Okay, tambah lagi satu. Apa dia panggil ni? Lupa dalam English. Very ke apa nama ni? Explosive Dia panggil apa? Explosive. Alah, lupa lah pula. Apa dia punya English punya words untuk very grammar word dia untuk very. Very apa? Very is dia panggil adjektif juga. English pun kata adjektif apa? So double adjektif lah ni. Jadi dia panggil explosive. Expletive. Ya, kita selesaikan masalah ni. Expletive. Expletive ni expletive ni macam bahasa kasar, tak boleh. Bukan Okey, tak apa. Kita fokus dekat Arab lah. Okeylah. Okay, so hadun jiddan, very sharp. Okay, so kalau macam kita cakap As-Sikinu,
Mubtada, dia punya khabar hadun. As-sikinu hadun, the knife is sharp, dah jadi complete ayat. Complete jumlah ismiyah. Dapat faham? Okay. So penambahan dia ada adjektif, lepas tu ada lagi adjektif untuk adjektif. Ini pun adjektif ni. Ada khabar ni, ada adjektif. So jiddan ni sebagai adjektif juga, tapi dia dalam form lain. Dia dalam form lain. Jiddan. Jadi baris dia pun lain. Dia punya nakirah pun dia punya form dia lain. So ini special. Okay. So nombor 10. Nombor 10. Macam mana cikgu tak? Boleh baca. Ni baca daripada namanya screen dalam screen Webex ya. Dalam screen Webex ya. Dalam screen Webex ni nampak full lah. Ni baca dekat mana ni? Dalam screen Webex. Ya. Apa cuba buat portrait ke landscape? Portrait ke landscape yang baca ni? Buat full screen tak? You buat full screen and then you boleh baca semua lah. You just touch tab dekat I punya screen lah. Tab dekat screen tu dia jadi full screen. Dalam Webex tu kan, you tap dia. Okay? Boleh tak apa, cuba. Dia mesti nampak sebab dekat screen saya semua orang nampak. Okay. Tak apa nanti cari buku ke ataupun print ke apa nama. Okay? Okay, saya baca kan. Ni sebab ini tricky, so tak apa AJ baca. Kepo duduk diam. Terus off microphone. Dia off microphone ni. Kepo. Okay. Kita bagi penerangan sebab ada benda yang kita dah tinggal lama dah tak ni balik. Okay. Yang ni man siapa sebab ada soalan, sebab ada tanda soal ni. Kalau bahasa Arab asal tanda soal ni tak ada. Macam dalam Al-Quran dia tak ada apa ni tanda soal. Tanda soal ni dalam bahasa Arab cuma datang baru-baru ni je. Semenjak kira dalam internet age je banyak dia dah start letak tanda soal. Even dalam surat khabar dia dulu pun tak ada. So sekarang ni dia start ada tanda soal. Dia perkenalkan tanda soal. Rasanya start tahun 80-an ni. Kalau awal-awal literature Arab memang tak ada tanda soal. Okay, so yang ni sebab ada tanda soal mudahlah. Kita tak kata yang ni min. Kita kata yang ni man. Okay, Cikgu Ta dah boleh fix full screen tak? Boleh tengok full screen? Lihat, you cuma touch dia kan? AJ nampak AJ? Tak, ni Cikgu Ta nampak AJ tak? Okay, maknanya bukan full screen lah tu. Cuba buat full screen. You touch dekat I punya screen tu. I punya window tu you touch je. You tap dekat situ. Dapat? Dia kena dapat lah ni nak belajar. Sungguh-sungguh kena belajar. Kena apa ni? Dapat tak?
Apa ni, yang ni soalan yang last sekali latihan. Dapat tak? Ha? Tak nampak macam mana ni? Okey, you tunjuk dekat you apa nama ni. Tak boleh, boleh ni. Uh, skrin nampak? Sekarang nampak ni? You tunjuk apa ni? My phone. My phone dengan Webex. Ada tak? Cikgu Tak? Cikgu Tak nampak? Suara tak ada lah. Oh, suara pun habis. Okey, dapat tak? Okey, sekarang ni nampak skrin tak? Apa jadi? I masuk untuk tunjuk. And then you tap je. Kan? Ada jadi full screen. Dapat? You double tap je. You tap saja, dia akan keluar. Dia akan show only my screen saja. Jadi you boleh baca. Ha? Apa dia? Dapat dah? Okey. Faham ah? Faham ah? Faham macam mana nak dapat full screen. Kalau tidak, tak boleh belajar macam ni. Okey. Okay, sekarang dah boleh baca. Nombor 10. Cuba baca nombor 10. Bukan min Bukan min sebab min maknanya dari. Okey. Tak apa. Hmm. Boleh translate okey lah. Okey, mudarris guru baru. Okey, betul lah tu Translation betul So, min man bukan min Dia man sebab ada soalan man. Man haza, siapa ini? Siapa ini budak kecil. Macam itulah kalau translate word to word. Siapa ini budak kecil. Okey. So then betulkan baliklah. Mula-mula kita words to words dulu. Okey. Siapa ini budak kecil. Jadi budak yang kecil, al-waladu as-saghiru, kalau Malaysia bahasa BM akan translate macam tu. So who is this little boy? Betul. Who is this little boy? Who is this little boy? So the subject of the question actually haza. So haza is pointing to the al-walad. Al-walad ada dia punya adjektif. So translate untuk adjektif English akan letak depan ada dululah. Little boy, the little boy, this little boy, who is this little boy. Adapun bahasa Malaysia macam mana? Siapakah budak kecil ini? Betul. Okey. Alright. So, ini huwa ganti nama. Ganti nama untuk siapa? Ganti nama untuk al-walad. Al-walad. Ganti nama untuk al-walad. Okey. Check Haza. Haza ni isim Isim isyarah. So, dia untuk muzakkar. Untuk singular. Singular, mufrad. Okay. So, dia dalam bentuk marfu'. Dalam kes ni, dia dalam bentuk marfu'. Apa lagi satu? Dan haza ni, dia makrifah. Secara, by default dia memang makrifah. Sebab dia nak jadi subjek, dia mesti makrifah. Okay. So, ini haza. Dia singular, matching dengan al-walad, singular. Muzakkar, matching dengan al-walad, al-walad muzakkar. Singular, muzakkar. Dalam konteks ni semuanya marfu' lah ni. Sebab dia marfu'. Lagi satu, dulu kita jumpa badal. So, al-walad ni
Sebab dia datang dengan alif lam selepas isim isyarah, maknanya dia badal. Tak ada dia pun tak apa. Tak ada ni pun tak apa. Man haza. Bila kita tanya man haza, it's a complete question. Man haza. Siapa ini? Jadi jawapan dia huwa ibnu al-mudarris al-jadid. Nampak? Man haza. Sebab tu yang al-waladu as-saghiru ni dah jadi badal. Jadi badal. Maknanya English translate sebagai substitute. Kita translate mungkin sebagai apa? Pengganti. Kalau tak ada dia, tak ada haza pun tak apa. Okey, haza ni pula, kalau tak ada haza pun complete question. Sebab kalau tak ada haza, al-walad ni dah jadi subject of the sentence, of the question ni. Jadi man man al-walad. Manil waladu as-saghiru. Okay. So bila haza tak ada pun the question is understood. So jadi al-walad ni dalam konteks dalam nahu bahasa Arab ni, grammatical term dia panggil badal. Which is not important lah. Tapi bila untuk analyze, kita kena bagi tahulah ni al-walad ni is also a badal for the sentence. In this case, for the question. So man hazal walad. Man hazal walad. Atau man hazal waladu as-saghiru. Waladus saghiru. Ni alif lam syamsiah ni. Sikit nak sebut al-waladus saghiru. Jadi kita sebut man hadza al-waladu as-saghiru. Janji kita tahu semua ni marfu'. Semua ni marfu'. Semua ni singular. Semua ni muzakkar. Dan semua ni makrifah. Dia jadi question lah sebab ada man. Faham? Okay, so dia guna ganti nama sebab al-walad ataupun haza ni apa nama muzakkar, dia akan guna ganti nama yang untuk singular muzakkar juga. Singular muzakkar. So dalam this ayat ni, jumlah ismiyah ni, huwa sebagai mubtada. So mubtada mesti marfu', mubtada mesti ma'rifah. Okay, so dia muzakkar in this case. So huwa, he is. Dah habis dah part mubtada, masuk part khabar. Ibnu. Ibnu maknanya anak lelaki. Anak lelaki. Ibnu. Anak lelaki. Ibnu. Okey. Bila ini dia tak ada alif lam, dia tak ada kita pun tak sebut tanwin dia. Ibnu. Ibnu apa? Ada lepas tu ibnu al-mudarrisi. Ini jadi majrur sebab ini dalam idhafah, dalam bentuk idhafah. Mudhaf ibnu, mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih mesti baris bawah majrur. Ibnul mudarrisi. Okey, al-jadidi ini apa dia? Adjektif kepada al-mudarrisi, al-mudarris. Jadi al-jadidi, dia pun dalam bentuk majrur. Faham tu? Dia pun dalam bentuk majrur. Al-jadidu, dia dalam bentuk majrur sebab dia al-mudarris. Al-mudarris dia mudhaf. Mudhaf ilaih kepada ibnu. Mudhaf ilaih mesti majrur. Mesti ambil baris bawah. Al-mudiri, al-mudarrisi, al-jadidi. Okay, faham? So, dia majrur sebab dia adjektif kepada al-mudarris. Al-mudarris ni dia mudhaf, jadi al-mudarrisi. Dia jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kepada ibnu. Ibnu ni mudhaf. So, mubtada, khabar. Khabar wa mudhaf. Al-mudarrisu mudhaf ilaih. Al-jadidi majrur, isim majrur. Okey, isim majrur. Sebab apa? Isim majrur annahu, kerana dia na'tun, kerana ataupun dia sifah kepada
al-mudarris yang mudhaf ilaih yang semestinya kena majrur. Dapat tak? Okey, dapat. Okey, ni analyze satu-satu. Sebab nanti bila kita baca next lesson nanti, kita dah tak analyze lagi dah. Sebab kita tahulah. Sekali-sekala je kita analyze bila jumpa ayat yang kompleks. So, okey Okey, kita sampai penghujung hour. Penghujung kelas untuk malam ni. InsyaAllah yang lain kita sambung minggu depan. Kita tutup dengan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.